Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Cikgu ucapkan kepada korang semua, awak semua. Okey, ni sebelum kita mula, cikgu nak tanya dulu. Pertama kali ke ataupun ada yang dah pernah datang? Saya dah pernah. Oh, awak dah pernah datang. Saya daripada jauh je. First time. Oh, tengok daripada jauh. Okey, Farah yang hujung tu? Saya first time. First time. Saya rasa saya pernah tapi saya tak ingat. Lupa dah. Jadi kebanyakan kat sini macam majoriti macam tak tahu sangat lah pasal faham? Ya, betul. Okey, sebelum kita start, sebelum kita pergi ke fasa yang seterusnya, okey, cikgu nak tanya dulu kat korang. Korang mungkin kita nak tahu dulu seorang demi seorang nama, tempat tinggal, hobi, warna kegemaran. So daripada situ kita dapat kenal kawan kita antara satu sama lain. Boleh? Boleh. Okey, kita mulakan dengan siapa yang nak mulakan Siapa nak volunteer? Siapa nak volunteer? Kita tak nak volunteer tapi pasal lelaki. Ataupun Yang mengangkat. Okey, boleh? Okey, teruskan. Okey. Yang pertamanya nama saya Izzuan. Lepas tu kelas daripada apa je? Dua. Tahun 2 biasa tadi. Okey. Kelas kedua lah. Tahun 2. Ha? Lepas tu tinggal dekat sini je. Sebelah ni. Oh, dekat je. Sebelah sekolah. Awak yang duduk dekat depan sekali kan? Dalam kelas kan? Okey. Cikgu pernah nampak awak. Okey. Lepas tu adik-adik saya ada 4. Lepas tu saya suka hobi saya bermain. Bermain apa? Ha? Bermain apa? Main, semua benda saya main. Sukan lah. Awak suka Jadi, sukan. Bukan. Okey. Dia selalu bukan seorang yang aktif lah. Betul. Aktif. Okey, kita dah Itu saja dari saya. Okey, kita teruskan. Kau suka warna apa? Suka warna apa? Saya pakai dia kenapa? Kelabu. Jadi kau nak kelabu. Faham. Kelabu ya? Okey. Tu je. Itu saja. Okey, kita teruskan dengan Siapa yang nak? Saya. Okey, boleh? Nama saya Nur Saadah. Nur Saadah Marani, boleh panggil Saadah. Panggil Oh, Saadah, Saadah. saya panggil yang lain. Okey. Okey, saya dari Ipoh Perak. Okey. Warna kegemaran saya suka warna biru sebab dia tenang. Tenang Biru maksudnya. cair tu. Biru laut. Biru laut. Biru laut. Saya suka pergi laut lah ya? Memang betul. Suka mandi pantai lah ni. Betul. Okey. Itu je lah awak nak cerita. Okey. Seterusnya kan? Siapa? Saya. Farah. Okey. Nama saya Farazian binti Aristin. Okay, sebelum saya pindah sekolah kat Johor dulu, Johor ni saya dulu sekolah dekat Sabah, dekat kampung. Saya tinggal dekat rumah atas air. Kampung Longkurai. Jadi dan cita-cita nak cita-cita. Boleh. Cita-cita saya nak jadi doktor. Nanti besar saya nak jadi doktor. Lepas tu dekat rumah saya suka buat saya suka menyanyi sebenarnya. Walaupun suara tak sedap tapi saya menyanyi je. Lagu apa yang awak pernah suka? nyanyi. Awak pernah nyanyi juga kan? Dekat Ya. pertandingan hari tu kan? Ya betul, saya ada ikut pertandingan yang nyanyi lagu raya tu. Betul. Awak suka lagu apa macam Cikgu Nazmi cakap tadi? Awak suka lagu Suka apa? lagu apa? Lagu macam Blackpink. Kalau cikgu nak minta Farazia belajar satu lagu? alah, Okey. Blackpink in your air. Sedar nyanyi. Lepas ni kita boleh panggil dia lagi nyanyi betul ni kan? Untuk bila-bila kita ada program bimbingan kaunseling, awak boleh nyanyikan? Boleh, saya ajak Ayong nanti. Okey. Okey, seterusnya antara Ayong dan Faralia. Tak apalah, saya lah. Okey. Sebab nama saya dah disebut tadi. Betul. Nama saya Izati, boleh panggil Ayo. Kelas kami kan sama je. Tapi dulu saya pun asal Sabah. Saya pindah dengan sekali dengan Farazian sebab rumah kita orang dekat-dekat je. Saya jiran dia. Jiran betul. kat depan ke tepi ke? Saling menari. Macam tepi cerita lah. Tapi macam dekat kat sana je lah. macam rumah atas air. Jadi macam crowded Yelah, sikit lah. Tapi semua je saya happy tinggal sana. Saya rindu sangat nak balik. Okay. Jadi saya punya hobi kami selalu main-main antara kita orang je. Ada juga tempat-tempat tapi macam hobi tak adalah macam selalu kita orang macam kan rumah atas air terjun je dekat laut tu. Faham. Okay. Itulah Yelah. Hobi main kat laut kan? Lepas tu warna kegemaran biru sebab macam selalu dapat Sama. Sama lah. Tenang. Tenang. Yelah.
kelas cikgu tahu pun biru pun antara warna yang macam sejuk, Melambangkan ketenangan. ketenangan. Okey, kita teruskan dengan Farah Alia. Awak okey ke? Okey. Saya Farah Alia Muhyiddin. Saya tinggal kat Johor. Hello. Saya suka main game. Main game. Boleh cikgu tahu game apa? PUBG. Pro player. Awak sekarang kan macam cikgu tahu sekarang ni ada banyak sangat yang macam competition yang macam pertandingan e-sport. Awak masuk juga ke walaupun awak sekolah? Tak, sebab mak saya sudah tidak awal. Tak apa. Panjang lagi masa awak. Nanti Boleh. ada masa. Lain masa boleh boleh main. Betul. Okey. Okey, seterusnya kita gerak kepada okey. Cikgu tak kenalkan nama cikgu lagi kan? Betul. Okey, nama cikgu Cikgu Nazmi, Muhammad Nur Nazmi Yusof, boleh panggil Cikgu Nazmi. Dan ini merupakan Cikgu Sarah, panggil je Cikgu Sarah. Nama cikgu Sarah sebenarnya. Tapi panggil je Cikgu Sarah. Kat sini semua orang panggil Cikgu Sarah. Cikgu Sarah tu seorang je kat sekolah ni. Oh. Awak tahu kan? Tahu. Dia dah kenal kan? Okey. Cikgu menari ya? Cikgu pun lari juga ni. Tengok, Kita kan tahu. Sebab cikgu tu menari dengan awak hari tu. Betul. Sebab kami dalam kita kan pernah menari masa dekat kebudayaan tu. Alah, cikgu saya baru ingat. Lupa lah Wani. Tak lupa lah. Saya dah dapat dah masalah awak. Okay, sekarang ni kita cikgu dah kenalkan diri, cikgu dan cikgu Nazmi dah kenal diri. Sekarang ni tugas kami adalah kaunselor adalah untuk membantu ataupun membimbing awak semua mendapat ceria akal ataupun memberikan bimbingan untuk awak dapat jalan untuk menyelesaikan isu awak. Okey? Sekarang ni lepas tu awak peranan awak sebagai ahli kelompok adalah awak kena ceritakan dekat kami berdua apa yang awak rasa. Awak kena bersifat jujur. Sekiranya awak tak bersifat jujur ataupun awak ada benda yang tersimpan, maka awak punya permasalahan isu tu mungkin takkan dapat selesai. Jadi kita matlamat kita utama kita tahu kan untuk membimbing ataupun dapatkan penyelesaian. Okey. Okey. Seterusnya cikgu harapkan dalam sesi ni kamu semua boleh bagi sokongan yang sebenarnya dengan diri kamu dan kawan-kawan kamu. Kalau kamu tak sokong, macam mana kami nak saling bantu-bantu kan? Sebab ni kita buat kelompok. Lepas tu kita punya kelompok ni berjalan selama 30 hingga 42 minit macam itulah. Okey. Kita tengok kepada macam mana awak dapat ceria akal cepat ke tidak ke. Tapi kita membantu antara satu sama lain. Okey? Ini bukan bantu kepada cepat atau lambat. Asalkan kamu semua dapat ceria akal. Betul. Okey? Dikira selesai. Lepas itu Cikgu Nazmi akan cakap pasal rahsia. Kita nak tahu pasal rahsia. Boleh? Boleh? Okay. Boleh. Dalam kelompok ni kita akan sebarkan kita punya macam cerita, kisah-kisah silam kita mungkin, kisah yang kita tak tahu, macam kita tak nak orang tahu. Jadi mungkin kalau kamu malu boleh je cerita. Cumanya dalam penceritaan ni kan masing-masing tahu kan. Jadi saya tak naklah kamu macam sebarkan cerita yang dalam kelompok ni kat luar. Sebab yelah rahsia kita takkan kita nak orang tahu. Macam contohlah kalau cikgu sebarkan rahsia kamu, marah tak? Mestilah. Sedih kan? Kita sedih betul. Cerita kat parents tu tak boleh ke? Sebenarnya ini hanya untuk kita saja dulu. Dan sekiranya kalau macam ada benda macam dia melibatkan nyawa ke, nyawa awak ataupun orang-orang luar di sekeliling awak, membahayakan diri awak, orang-orang sekeliling awak, maka kami berdua akan cuba langkah yang terbaik lah. Ya, kami tidak akan lanjut lah. Itu cerita lain. Tapi untuk sekarang ni fokus kami untuk menjaga etika kerahsiaan anda semua. Jadi jangan risau, cikgu dengan Cikgu Nazmi akan menjaga baik-baik awak punya cerita, awak punya apa-apa sahaja yang awak cerita dekat kami akan jaga betul-betul, hanya kita sahaja yang tahu. Okey? Boleh? Boleh. Okey, seterusnya macam mana dengan dendaan pula? Okey, macam ni. Kalau kamu semua dapat diketahui macam menyebarkan rahsia-rahsia kawan-kawan kamu, saya nak tanya kamu, apa yang kamu nak buat lakukan kepada orang yang jahat macam tu? Denda dia? Denda, macam mana denda dia? Tulis surat permohonan maaf kepada semua. Tulis surat? Okey, ayo bagi pendapat. Okey. Bagus. Ni pula. Kalau saya tutup ke tamping bukan.
50 kali. Saya setuju. Penat tu. Dengan Untuk ketampi Tapi lagi sibuk. buat surat. Surat. Sadah pula. Saya setuju dengan Nak ketuk ketampi Ketampi, juga. 50 kali. Okey. Ah. Berapa? 10 je lah. 10 je lah. 10. Okey. Kalau Farah? Saya nak suruh dia orang bayar duit Bayar duit. Bayar. Berapa ringgit tu? RM10. Ringgit. Izzul? Saya setuju dengan Pak Razian. Ketuk Nak buat ketampi. ketuk ketampi? Berapa Oh, pula? memang suka ketuk ketampi ke? Saya suka main. Sebab Sa'adah setuju, saya setuju juga. Oh, ada apa ke? Nanti Suka, bergantung suka. nak Oh, tak? pilih kan. Oh. Okey, jadi kebanyakan kali nak minta kepada ketuk ketampi. Okey, mana kita nak? Okey, Ketuk ketampi. untuk sama-sama kita berbincang kat sini ya. Mana satu kita nak? Disebabkan ketuk ketampi ni adalah yang kalau bagi pendapat saya lah, Ya. saya memang nak orang tulis surat, nak memohon maaf apa tu semua, tapi macam memandangkan ramai yang setuju ketuk ketampi, walaupun nanti mungkin saya akan kurus sebab buat tu. Tak apa lagi ketuk ketampi je lah. Okey. So jadinya dekat sini kita semua bersetuju, awak sebagai ahli kelompok semua bersetuju dengan cadangan untuk ketuk ketampi, betul? Setuju? Okey, setuju. Jadi kita proceed dengan keadaan sekiranya etika kerahsiaan ni dibocorkan ataupun orang luar tahu, maka antara kamu semua ataupun semua akan kena didenda dengan ketuk ketampi. Okey, boleh? Okey, seterusnya kita akan teruskan dengan Nazmi. Okey, baiklah. Kamu semua dah kenal antara satu sama lain kan? Jadi, cikgu nak macam kita teruskan pada fasa yang seterusnya, iaitu fasa dalam diskusi ni lah. Jadi kan, kami kan cikgu kan dah baca kamu semua apa poster-poster yang telah kamu jawab semua yang cikgu berikan kat kelas dulu-dulu. Jadi melalui poster tersebut cikgu dah kelaskan lah ikut-ikut kamu punya pengkhususan macam mana isu-isu yang tertentu. Jadi dalam isu-isu ini, dalam kelompok ni, cikgu dapati kamu macam ada isu tentang pembelajaran. Jadi Kat sini kita nak bincang tentang macam mana kita nak atasi awak punya masalah dalam pembelajaran. Seperti kita tahu kan, dalam pembelajaran ni bukan pembelajaran je. Mungkin ada yang tak pandai nak atur masa, macam pengurusan masa, kemahiran belajar ataupun apa-apa subjek. So dekat sini adalah tempat atau platform untuk awak terangkan, luahkan apa yang awak rasa, macam mana kita boleh bincang sama-sama untuk menyelesaikan masalah, macam bantu awak selesaikan masalah awak macam tu. Okey? okey. Semua okey? Alright. Okey. Jadi kita akan mulakan Ustaz ni dengan siapa mula? Siapa nak mula dulu? Saya nak mula dulu. Boleh? Okey, boleh. Terima kasih. Saya kalau belajar untuk subjek lain, macam sains pun saya boleh, saya suka baca. Tapi ada satu subjek ni bahasa Melayu. Kita kan orang Melayu, kan dah biasa duduk kat Malaysia cakap bahasa Melayu. Betul. Kita bercerita pun bercakap dengan orang Melayu, berhubung pun Melayu. Menulis semua memang totally bahasa Melayu kan. Ya. Tapi saya pelik, kalau bila exam je, saya tulis, bila dapat keputusan masih rendah. Faham. Tapi saya rasa memang Ya. biasa, saya dah biasa buat dah kan. Saya yakin dengan apa yang saya buat, tetapi still masih rendah. Jadi Izul macam cakap macam kita ni dah biasa dengan bahasa Melayu, memang orang Melayu, takkanlah kita tak boleh nak dapat E. Betul gitu. Kalau begitu macam saya cakap masing-masing ada kawan ada cadangan nak tambah bagi Macam mana kita nak tolong kawan kita ni, kita tengah ada masalah. Macam mana ada cadangan tak awak nak bagi antara korang berempat? Rasanya kalau bahasa Melayu kan, sebab dia perkataan je. So saya rasa kena banyakkan membaca contoh karangan. karangan ya. Rasa mestinya contoh karangan saya boleh baca surat khabar. Mungkin idea daripada surat khabar tu kita boleh Betul. masukkan dalam karangan. Ya. Lagi. Oh, jadi maksudnya salah saya kat sekarang ni, saya memang tulis betul dah. Cuma idea saya tak cukup. Ya. Faham. Oh. Betul. Mungkin kita tak tahu macam mana awak punya isi. Mungkin daripada isi tu kita tahu kalau daripada awak baca surat khabar, awak punya isi awak lebih mantap. Maksudnya lagi ada pengukuhan kat situ, ada bukti. Macam tu boleh dapat markah. Okey, rakan lain ada nak tambah? Ada lagi? Macam yang cikgu salah cakap tadi lah, sebab kadang-kadang okay, kita buat karangan kita
kita ada isi dia, tapi kalau kita just cakap je, mungkin kita tak ada yang macam dia ni cakap Yang point je, tapi kita tak ada huraian, kita tak ada contoh. Kalau macam contohlah kita nak cakap pasal COVID-19 sekarang, cakap ada banyak orang yang kena COVID-19, tapi kita tak cakap pun contoh pada hari bulan macam ni ada orang yang kena 1,000 lebih. So kita macam ada bukti lah, so macam Okay. Faham? Jadinya sampai di channel lain. Saya setuju juga dengan cadangan Saada dan cadangan Ayong tadi. Lepas tu saya pun nak cakap Izul ada tu tak macam tanya cikgu ke kalau kenapa saya dapat markah rendah. Tak ada. Pendapat saya lah, Izul kena macam tanyalah cikgu tu supaya cikgu tu boleh ajar Izul part mana yang Izul lemah dekat dalam kalangan tu. Ada kelulusan mana. Jadi daripada situ betul. betul. Jadi daripada situ kita boleh tahu mungkin daripada bila awak tanya cikgu boleh ajar awak satu-satu. Makin lama kita tak nak naik drastik, tapi mungkin daripada situ kita belajar perlahan-lahan satu demi satu, maka satu nanti memang tahu daripada situ, daripada awak rendah mungkin awak terus boleh jadi cemerlang. Setakat ni kan Izul macam agak lemah kan. Jadi apa yang Izul telah buat sebenarnya? Setakat ni sebelum ni memang saya tulis, baca tu saya ada tapi bukannya baca. Saya tak tengok baca tapi saya tak aplikasi pun dekat dalam apa yang saya tulis tu. Saya just baca je. Sebab saya dengar lah orang kata membaca ni kan dapat ilmu. Ilmu dah ada tapi saya tak aplikasi pun ilmu tu. kata bina lah jambatan dia. Memang banyak jugalah usaha Izul sebelum ni kan. Tak apa, jangan putus asa. Jauh lagi Dia macam mana cakap, kita walaupun kita tak boleh tapi sebenarnya makin lama kita usaha, kita boleh. Ya. Okey, seterusnya kita siapa nak? Ni. Ya. Farazan. Saya. Farazan. Okey. Tadi kan kalau Izul cakap dia lemah bahasa Melayu kan. Kalau saya pula lemah matematik. Jadi kalau bahagian-bahagian bahasa Melayu ke karangan-karangan ni saya okey. Saya boleh macam dapat skor yang tinggi lah. Cikgu pun puji. Tapi bila pengiraan kira-kira dalam bagi-bagi tu saya macam Tak boleh. tak boleh. Saya tak boleh. Tak tahu nak jawab. Jawapan saya selalu salah. Formula yang cikgu ajar tu pun saya tak ingat. Jadi saya rasa macam sedihlah juga. Lepas tu bila buat kerja rumah pun saya tak buat sebab saya tak tahu dan cikgu pun marah saya. Kenapa tak begitu? Cok. Sebab saya tak tahu nak buat macam mana. Jadi sebab itulah saya Faham. Jadi apa pandangan rakan-rakan semua tentang isu Farazian? Sebab Farazian cakap tadi, Farazian boleh buat matematik tapi kalau part darab bahagi tu Farazian rasa lemah dekat situ. Kalau subjek lain semua okey. Subjek lain okey. Okey. Jadi rakan-rakan ada nak bantu bagi cadangan? Sebab saya malu dengan cikgu kan, so saya tanya kawan. Tanya kawan. Saya tanya kawan, so kalau kawan kan dia kan kawan sama-sama kan, so dia lagi ajar tu lagi faham lah dengan kita punya arah setengah kiri. Betul? Maksud Faralia macam walaupun kita macam apa rakan tu kan sebab kita punya taraf pun sama. Jadi dia boleh terangkan ikut taraf kita lah. Lepas tu kita tahu kan dekat sekolah ni kita ada Oda yang pandai, Saadah yang pandai Kan? matematik. Awak mungkin Macam boleh mana? tanya dia. Betul Oda? Boleh bantu kawan? Boleh. Nanti saya tanya awak. Farazian boleh tanya pada Oda macam mana nak buat. Kalau awak tak nak tanya kat cikgu, awak tanya dekat Saadah. Mungkin cikgu tak apa tolong, kawan boleh tolong. Tapi saya ada seorang kawan ni, dia pun pandai matematik macam Saada ni. Dia cubalah ajar saya tapi saya tak faham pun. Faham. Cara dia mungkin tak sesuai ke dengan awak macam mana? Mungkin dapat. Cara dia tak sesuai. Okay. Mungkin lepas ni awak boleh tanya Oda. Usaha pula kita tanya pada Oda pula. Tak ada macam mana. Okay? Tapi kalau saya ajar tu macam orang tak boleh nak faham juga, boleh rujuk cikgu lah. Sebab cikgu kan lagi pandai daripada kita. Kita pun belajar secara macam menggunakan rujukan yang pelbagai. Mungkin kalau tak boleh satu, kita gunakan lain. Ada? Tapi pada penting match adalah matematik. Kalau tak buat latihan, tak boleh juga kalau So, kawan-kawan lain? Ada? Ada penambahan? Saya setuju dengan Saadah sebab saya sendiri pun lemah matematik dulu tapi bila saya buat latihan walaupun saya tak tahu, saya cuba juga. Banyaklah saya cuba. Tapi sekarang ni dah meningkat Dah saya punya boleh. dah boleh sikit-sikit. Betul? Okay, lepas ni awak boleh cuba
bila awak tanya Saadah ataupun awak nak tanya cikgu dah bagi jalan tunjuk ajar, Saadah dah bagi jalan tunjuk ajar untuk awak. Jadi awak boleh guna macam yang Izul dengan Ula cakap, balik rumah awak boleh buat latihan banyak-banyak. Kan Farazan kan macam minat dengan subjek membaca kan, macam subjek sejarah apa semua A+ kan, kecuali bab kira kan. Cuma kalau mungkin kalau teknik pembelajaran dalam seperti sejarah ke apa semua tu, Farazan cuba aplikasikan dalam teknik untuk membaca atau belajar dalam matematik. Mungkin Farazan boleh baca slow-slow, boleh melalui pembacaan saja, menarik ilustrasi semua tu. Ada ilustrasi semua seperti kita tahu kan, awak kan suka Gambar, menyanyi kan, nyanyi seni kan. Jadi biasa awak suka visual. Dan benda-benda tu pun seni juga. Mungkin dari situ awak boleh cuba untuk tarik minat awak lagi, lebih faham macam mana nak faham matematik yang awak tak faham tu. Macam Kreatif tu. ada banyak. Sekarang ni. Nanti Boleh? saya bercari. Okay, so kita teruskan. Siapa seterusnya? Siapa nak? Saya. Okey, Zati. Zati. Saya Ayam boleh. Okay, Ayung. Sebenarnya saya bukan tak ada, saya rasa masalah saya yang paling besar. Saya punya keputusan taklah teruk sangat. Boleh. Tapi bila dah masuk umur ni, saya dah malas nak masuk kelas. Bukan saya tak minat guru tu mengajar. Best je mengajar. Sebab kadang-kadang macam ada berlakon, ada bercerita best gila. Tapi macam tak tahulah, saya tak ada hati nak belajar. Macam best je duduk kat rumah, tengok TV lah, main game lah. Jadi best je, waktu nak belajar. Jadi Ayah cakap Ayah macam biasa suka bebas lah daripada belajar, macam dah bosan lah. Ayung lebih suka untuk Kat rumah. duduk rumah tengok TV Ah. daripada Ayung belajar dekat sekolah macam tu. Oh, okey. Pada pandangan cikgu mungkin itu apa yang Ayung suka sekarang. Tapi kita cuba dengar dulu daripada kawan-kawan, apa pendapat kawan-kawan awak tentang Isu yang Ayung hadapi isu sekarang. yang Ayung hadapi. Macam mana nanti besar nak jadi apa? Kalau tengok yang dekat kata tu, macam best ni nak jadi chef kan. Cari chef. Awak nak masak, awak suka masak Suka tu kat masak. rumah. Tolong mak awak kat rumah. Itulah kat rumah kan, macam kalau kita tengok TV, baru tu cakap sedap makan ni lah. Kalau orang lain kan, macam umur macam ni mungkin boleh lah pandai masak nasi lemak ke apa. Tapi sebenarnya saya dah pandai. Bagus. Dia boleh tepukan tu. Dia dah dua. Ayah boleh masak untuk kita. Ajak awak masak dengan kawan-kawan. Boleh tak? Awak untuk kita orang. Boleh tu? Awak untuk kita orang semua. Boleh, insyaAllah. Okey. So, dekat sini pun siapa lagi nak bagi cadangan untuk Ayung? Macam mana Saya- nak atasi? Saya nak bagi pandangan macam pandangan. Tersasyuk. Mak saya kata kalau kita nak berjaya, kita kan kena usaha kan. Lepas tu mak Betul. saya cakap kalau saya, sebab saya kan nak jadi doktor, mak saya suruh belajar. Kalau tak, nanti macam mana saya nak ambil sains ekstrim. Faham. So sama lah kita ajar awak kan. Kalau nak jadi chef pun kita kenalah belajar. Sebab kalau tak, macam mana kita nak ambil bidang yang kat you tu. Betul ya? Apa yang Farah cakap tu betul. Betul. Macam Ayung tak suka belajar lagi satu. Kalau Ayung belajar, biasanya Ayung tak suka belajar dekat sekolah. Ayung lebih suka untuk duduk rumah main game kan, tengok TV, masak-masak macam tu kan. Tapi Ayung kena tahu kalau Ayung nak capai cita-cita Ayung kena ada ilmu. Bukan sekadar ilmu memasak, tapi contoh macam dalam sains, Ayung nak masak pun Ayung kena tahu barang-barang tu ada apa, Berapa garam tu macam kilogram. mana dalam sains. Jadi Ayung kena tahu juga pasal sains macam mana, bahasa Inggeris macam mana. Mungkin Ayung nak jadi chef kan. Nanti kalau Ayung tak belajar bahasa Inggeris, macam mana kalau dekat universiti nanti pakai bahasa Inggeris, Ayung tak tahu bahasa Inggeris. Jadi bahasa Inggeris tu semua subjek tu penting macam tu. Okey ya. Okey. Alright. Tengah berfikir. Okey, Nak bagi boleh. pendapat? Boleh, teruskan. Macam mak saya chef juga. Tapi nak tanya Ayah tahu tak dulu mak saya belajar ke tak? Mak saya pun belajar dan dia pun suruh saya belajar. Sebab dia kata walaupun chef tu apa tapi saya kena juga belajar. Sebab sebab daripada belajar tu tadi kan ada cikgu Sarah cerita kan, walaupun belajar tu tiba-tiba kita belajar nanti nak gunakan bahasa Inggeris ke, nak timbang apa semua ke, kan menggunakan apa yang kita belajar kat sekolah. Jadi kena belajar juga dekat sekolah walaupun tak minat. Sebab benda tu akan diguna pakai walaupun dengan cita-cita akan datang. Tu mak saya cakap lah.
Kita apa? boy. Mau pun cakap cerita untuk awak juga. Kerja sikit-sikit dalam kerja bukit Dah, kan. dah. Awak betul? Kecil-kecil lagi dah pandai. Iya, awak ni ada apa-apa ke ni? Tak ada. Saya. Okay, so siapa ada lagi pandangan untuk Pandangan Ayu? tambah. So siapa nak tambah? Tak ada. Okey, Kita teruskan teruskan, ya. dengan Siapa nak terusnya? kita. Okey, Farah. Okey, Farah. Kita ada masalah. Kita tak suka cikgu ajar. Maksudnya? Boleh teruskan? Boleh jelaskan? Sebab kita tak suka matematik sebab cikgu Rosita tu dia garang sangat. Dia suka macam tak bikin orang. Kan? Dia tak suka pergi dapur. Satu kelas ke? Ya, satu kelas. kelas. Tak, dia sebab cerita Rosita garang je. Yelah, pasal nanti macam mana saya Kan, dia dah nak cakap kena cerit ke? Mm-mm. Kong! Macam tu. Jadi awak macam terkejut lah bila dia cakap tu. Macam tu. Jadi kalau cikgu Rosita ajar macam tu, awak memang tak ada minat belajar. Yelah, macam mana saya nak faham? Pasal saya malas lah nak belajar sebab tu lah result saya pun teruk. Terus macam mana tu? Awak dapat masa exam hari tu? Awak dapat gagal. Okey, macam mana? Okey. Siapa yang ada nak bicara ni? Macam mana kita nak atasi Farah pula ni? Macam mana? Yang awak kata awak result teruk tu memang semua subjek ke? Subjek ke tu? Kita teruk semua tapi yang gagal matematik je. Matematik paling teruk lah. Tapi setakat ni pembelajaran Farah okey dalam matematik. Cuma tak okey. Okey. Maksudnya disebabkan cikgu tu garang, menyebabkan awak jadi takut, awak jadi tak nak belajar, macam tu. Jadi bila dah awak tak nak belajar, efek beri kesan kepada awak punya peperiksaan gagal, macam tu. Betul? Macam tu lah, kalau sebelum ni kan Farah ada belajar matematik juga kan dengan cikgu-cikgu lain. Bagaimana pula dengan cikgu tu ajar? Saya suka cikgu Saada ajar. Saya ajar. Jadi Sebab dia tak marah pun. oh, faham. Jadi kalau bila cikgu Saada ajar macam apa Farhalia punya matematik punya keputusan, okeylah. Saya rasa okey. Tapi tak ada gagal lah masuk Farah. Okey, siapa lagi cadangan dekat Farah? Farah takut ni dengan cikgu Rosita ni macam mana? Rasa Hazel. Kita ada Macam cadangan. mana? Boleh Macam teruskan. Hazel? Macam kawan saya ada seorang tu, dia macam Farah juga, dia tak suka cikgu ni cara cikgu ni mengajar. Sebab cikgu ni suka marah-marah dia. Lepas tu, ada satu masa ni, kawan saya tu jumpa cikgu ni, dia ada bagi tahu dekat cikgu tu yang dia tak dapat nak tumpu perhatian sebab cikgu tu selalu marah dia. Oh. Lepas tu, memang lepas dia cakap tu, cikgu tu dia berubah. Dia layan dengan kawan saya dengan lebih baik. Lepas tu kawan saya dia dapat belajar dengan baik semula. Maksud Dia terus terang dekat cikgu tu. Dia jujur dengan cikgu tu, kawan saya seorang. jadi memang layanan cikgu kepada murid yang baik memang dapat memberi impak lah kan dekat keputusan. Jadi mungkin ada pandangan lain? Kalau saya setuju dengan isu pencadangan. Tanya apa ni, bagi tahu direct dengan cikgu tu pasal macam dia kan garang dalam kelas kan, so why not kalau Farah jumpa pasal dekat cikgu tu, tanya kenapa cikgu. Tak payah tanya kenapa lah, macam kita boleh cakap saya tak selesa sangat kalau cikgu garang, so pun tak kalau cikgu habis. Jadi cikgu maksud saya macam anak murid tu terus terang kepada cikgu tersebut lah. Ataupun satu lagi, mungkin perwatangan cikgu Saada tu dia jenis yang cikgu Saada. Kalau cikgu apa? Cikgu Rosita. Mungkin personality dia seorang yang garang. Tapi kalau kita dekati dia, dia akan jadi macam orang yang biasa je. Tak ada Mungkin garang dalam tadi personality dia. mungkin dalam kelas tu, dalam kelas Farah tu kan, dalam kelas Farah dengan Ayu tu mungkin dia garang, mungkin ada dalam kelas korang nakal ke, tak nak dengar cakap ke apa ke. Tapi Farah, awak kena tahu cikgu garang tu untuk mengajar, mendidik awak, bukan dia sebab tak sayang. Dia sebab sayang awak, sebab tu dia garang supaya awak dapat apa yang dia ajar. Macam tu. Cikgu cakap biasa pepatah tu marah kerana sayang. Marah kerana sayang. Ada sayang. Marah tak ada sayang, ya betul. Betul. So mungkin lepas ni awak boleh, kalau tak nak jumpa cikgu, awak mungkin boleh tanya kawan-kawan. Cikgu. Mungkin kalau macam Farhalia Mat ke boleh
bincang dengan kami, mungkin kalian boleh usulkan kepada cikgu tersebut. Boleh kok. Boleh, insyaAllah kami cuba yang terbaik untuk Farah. Kami membantu Farah. Boleh. Boleh. Okey. Jadi okey, kita teruskan. Macam semua dah. Saya seorang je kan yang betul. Betul. Okey, kan saya kan baru berpindah daripada sekolah lama ke sekolah ni tahun lepas, kiranya tahun ni lepas pula. Saya punya sikap dalam masa cikgu mengajar tu, saya kena cikgu pay attention kat saya. Maknanya bukan nak elakkan kawan-kawan lain, tapi at least ada awak faham ke? Jadi macam dia sebut, kita bila cikgu sebut nama tu, saya akan jadi makin alert dan makin nak fokus. Tapi yang tu kat sekolah. Bila masa sekolah baru ni, cikgu macam mengajar, dia tak ada sebut nama saya rasa macam tak semangat lah. Masa sadar seolah-olah kalau cikgu tak beri perhatian tu macam cikgu tak sebut nama macam bagi saya lah. Lepas tu saya pun duduk bahagian belakang, jadi rasa macam terpinggir sangat-sangat. Kawan pun macam okey, faham je dengan cikgu mengajar, tapi saya pula yang tak. Jadi kalau kan ada pandangan? Kalau saya lah kan Sada duduk, kata tadi duduk belakang kan. Apa kata Sada tanya cikgu boleh tak saya duduk depan sebelah kawan saya ni kalau masa dia mengajar. Mungkin bila Sada duduk depan tu mungkin akan cikgu tu boleh nampak Sada. Lepas tu satu cara lagi mungkin kalau nak cikgu tu rasa macam pay attention kan dekat Sada cuba macam banyak soal dekat cikgu tu. Tanya. Panggil cikgu. Cikgu, pelangi tu kenapa dia tujuh warna? Panggil cikgu lah. Betul. Mari tanya malu-malu lah. Jangan malu-malu. Kalau kita banyak tanya kan, dia kan macam cikgu akan suka kita lah. Sebab kita macam tunjuk yang kita ni minat nak belajar. Betul. Sebab dalam kelas aku saya memang senyap tak tanya apa-apa sama. Itu. Dari awal sampai akhir tak tanya Faham, apa-apa. faham. Mungkin sebab tu kot cikgu Ya, agak saya faham. Mungkin lah. Mungkin awak boleh tanya lepas ni, awak kena lebih yakin dengan diri awak, berani sebab awak nak berjaya kan. Kalau awak berjaya, awak tak boleh malu-malu. Jadi awak kena tanya. Kalau awak nak, cikgu. awak kena usaha. Ya, betul. Ada soalan apa? Lagi ada nak tambah? Wah, awak boleh nyanyi ya. Izul, daripada Izul tak ada? Tak ada. Barang ayam? Barang Tak ayam tak ada. ada? Saya suka pendapat Ya, Farah. kami semua sependapat dengan Farah. Person mungkin boleh duduk depan, minta dengan cikgu tu, ataupun betul macam Farazan cakap tadi, semua Farazan cakap kalau awak tak faham, awak tanya cikgu. Lepas tu duduk depan, banyakkan bertanya. Sebab kita belajar, kita yang cari Kadang-kadang cikgu. Cari cikgu. kan sebab cikgu kadang tak tahu pun. Kadang sebab dia nak layan ramai murid. Mungkin kalau kelas ada 30 orang murid kan. Ramai. Ramai, jadi takkanlah cikgu nak ingat setiap seorang. Mungkin ada sikit terpinggir. Tapi Sada bolehlah cuba nak approach cikgu tu juga. Betul. Cikgu Kita tu pun confirm baik punya dengan Sada. boleh. Dalam pada masa yang sama, bila Ola tanya kan, Ola cakap tadi tak ada dalam kelas ada orang tanya tak juga? Tak tanya. Semua orang tak tanya. Maknanya semua orang faham lah. Jadi saya seorang tu yang tak faham. Tapi saya akan saya setuju dengan cara dengan Farah untuk Betul? tahu cikgu. Jangan segan-segan lagi. So, semua dah cerita selesai. Jadinya Jadi kita akan semua dah dapat dia punya penyelesaian. Okey, kita kita nak akan tahu. cuba round table lah. Dalam penyelesaian Tapi masing-masing. saya nak. Boleh. awak nak dulu. Boleh. Jadi sebab macam saya join kelompok ni, saya rasa sangat bersalah lah sebab rasa macam tak nak belajar sebab parents saya pun mesti dah berkorban banyak sekali untuk bawa saya pergi sekolah kan. Jadi walaupun saya nak cita-cita jadi chef tu, ilmu tu kena ada banyak, macam ilmu sains, ilmu bahasa, semua tu semua saya kena tahu. Bukan untuk chef je sebenarnya, mungkin nanti dekat luar orang tanya saya, at least saya tak pilih. Betul? Jadi saya akan cuba untuk pupuk minat diri saya. Jadi awak boleh lah ni. Awak dah boleh buatlah, maksudnya awak akan cubalah. Cuba apa yang untuk dikatakan pay attention tadi. dalam kelas, memang rasa. Okey, bagus. Okey, seterusnya. Izul. Kalau macam saya, tadi kan saya beritahu tentang masalah saya dalam karangan kan. Bukan karangan lah, bila saya yakin bila tulis, tapi bila saya exam dapat rendah.
Tapi bila perkongsian daripada kawan-kawan, saya dapat lah, saya tulis ni saya yakin diri sendiri tapi saya tak tanya pada cikgu saya. Saya tulis tu betul ke tak? Jadi saya dapat lepas ni, saya kena tanya cikgu apa yang saya kena buat. Apa yang lemah saya ni, kenapa muka saya rendah. Sebaiknya macam tu. Okey. Terusnya? Ya. Apa dia? Saya kan tak suka cikgu saya kan. Lepas tu sebab saya takut dengan cikgu saya, sebab tu saya tak nak belajar. Jadi tadi cikgu Sarah dengan cikgu Nazri dah cakap nanti cikgu akan bagi tahu cikgu Nazrita kan. Kami akan cuba supaya kami. Lepas tu saya akan cuba tanya dekat Ayung lah kalau saya tak faham. Bagus. Dan lepas ni awak dah tahu apa awak nak buat. Awak boleh tanya Ayu dan kami pun akan cuba sedaya upaya untuk kebaikan awak juga. Okey? Okey, seterusnya. Sekarang apa aja? Kalau saya kan seperti Isya adalah saya rasa macam cikgu tu tak memberi manfaat saya. Tapi saya rasa mungkin kesenyapan saya dalam kelas melambangkan yang saya faham terhadap pelajaran tu. So saya rasa saya kena tanya cikgu tu bila saya tak faham. Ada kena persoalan dalam kelas cikgu dia Kena tanya. yakin. Kena berani tanya. Terusnya, Malaysia. Kalau saya kan, saya tadi masalah lemah dalam matematik. Jadi saya lepas ni kena banyak buat latihan lah. Macam yang kawan-kawan cadangkan tadi tu, kena buat banyak latihan, banyak buat pembacaan. Lepas tu kalau tak faham tu kena tanya kawan yang lebih faham. Macam Saadah lah, tanya dengan Saadah kan macam tu. Lepas tu kalau boleh baca buku yang berbentuk macam ada gambar-gambar supaya macam saya lebih tertarik nak belajar. Nak buat latihan. Dengan cara tu boleh membantu awak sampai sedikit makin lama awak punya prestasi matematik akan meningkat. Okey. Cikgu sebenarnya ada nak cerita satu macam kisah-kisah dulu cikgu lah masa cikgu dulu dulu. Masa cikgu dulu, cikgu macam lebih kurang kamu semua je lah malas nak belajar, asyik gagal. Ya, biasanya. Betul. Tapi cikgu jadi je kau sudah. Tak tahu kenapa. Bagi cikgu cerita dulu. Okey, dulu cikgu selalu bermarah dengan mak bapak cikgu sebab cikgu malas main game je. Lepas tu betul. Lepas tu cikgu cikgu macam tak naklah macam berontak lah kat rumah kan. Mak asyik kawal je, malas lah sebab tu. Lepas tu macam tiba cikgu dapat keputusan result, dia gagal. Lepas tu macam seterusnya peperiksaan lagi kan. Cikgu nak cuba balik lah kan, belajar betul-betul. Tiba gagal lagi kan. Lepas tu macam cikgu pelik lah. Cikgu rasa dah putus asa. Lepas tu ada rakan cikgu cakap kan. Rakan cikgu cakap, dia cakap kat cikgu, Malaysia ni sebenarnya boleh je nak berubah jadi macam lebih baik. Memang itu sifat manusia kan. Kita boleh berubah jadi lebih baik daripada sebelumnya. Jadi tapi dengan syarat, dengan teknik tertentu lah. Dia tak boleh secara macam sembrono saja kan. Tak boleh. Jadi dengan teknik, dengan celik akal tertentu, begitu. Jadi mungkin macam kamu semua kan ada dia punya cara-cara yang tak tentu kan. Mungkin melalui cara itu kamu boleh tingkatkan kualiti diri kamu semua. Begitu. Jangan risau kamu. Cikgu pun cikgu berdua pun kami pernah melalui fasa-fasa kamu semua. Dan cikgu pun dulu pernah rasa macam malas nak belajar, susah nak belajar. Dah zaman-zaman cikgu lagi tak senang macam zaman-zaman awak dulu kan sekarang. Jadi semua benda kami kena usaha sendiri. Sekarang dah ada internet, awak boleh cari internet. Sekarang dulu benda cikgu tak ada. Betul lah. Jadinya macam mana pun kena belajar. Macam susah sekali mana sekali. Susah macam mana pun awak kena belajar sungguh-sungguh. Macam tu. Macam Ayung tadi kan, Ayung nak main gadget. Tapi Ayung nak jadi chef. So macam mana Ayung nak jadi chef kalau Ayung Gadget. ya, Ayung main gadget je. Macam tu. Okay. So terakhir macam apa ya, kalau macam contohnya lah, kalau kamu semua nak macam ada lagi yang macam nak tambahan cerita, ke, nak cerita apa ke, mungkin kamu nak jumpa secara individu. boleh juga. Boleh juga. Terus je datang kepada bilik kelas. Jasa terbuka untuk kamu semua. Sebenarnya dari sini cikgu dah nampak korang semua dah dapat cik akal, dah tahu apa korang nak buat. Betul, kamu semua dah tahu semua. Dah tahu lepas ni apa langkah yang perlu kamu semua buat untuk atasi masalah belajar. Betul. Jadi cikgu nak tanya lagi seorang-seorang, daripada skala 1 sampai 10, berapa yang awak dah berpuas hati daripada sesi ni? Kita mulakan dengan Izzul. Saya puas hati. Berapa skala tu? 10/10. Wah. Ulangan. Ayung pula?
8 per 10 sebab Sebab saya saya cuba. nak cuba dulu. Okey. Baik, tepuk tangan ayam. Alright, Farah pula. Saya 9 per 10 sebab sempurna terlihat. Dapat per 10 sebab dua lagi nak tambah untuk usaha. Usaha Betul. bagus. Saya nak 9.5 lah. Wah. 0.5 tu nak kira begitu. Usaha. Ulangan Farah. Jadi maksudnya dari sini kita bolehlah habiskan rumusan dulu. Rumus besar. Ah. Rumus besar. Okey, jadi kebanyakannya isu semuanya adalah tentang isu pelajaran. Jadi saya dapati kamu sudah dapatlah celakan kamu, langkah-langkah kamu untuk kamu usahakan. Jadi saya harap kamu semua dapatlah usahakan apa yang telah dibincangkan dengan sebaik mungkin. Jadi sebab apa kalau kamu tak usaha, sampai bila kamu nak dapat apa yang kamu nak? Betul. Jadi ada dapat Encik Sarah? Saya tak ada apa yang cakap. Saya rasa gembira juga awak dah dapat apa yang awak nak. Kami membimbing sahaja macam kami dah bercakap pada awak tadi, kami membimbing sahaja untuk awak menyelesaikan masalah awak, tapi kami tak bawa awak untuk ke situ. Maksudnya tak bagi penyelesaian, kami membimbing dan membantu. Jadinya sebelum tamatkan sesi ni, cikgu nak minta maaf daripada pihak kami berdua kalau ada terkasar bahasa, salah satu bicara, dan willing untuk menerima kamu semua datang ke bilik kaunseling untuk berjumpa dengan cikgu. Cikgu, saya nak ucap terima kasih. Sama-sama, kami hanya membantu sahaja. Terima kasih cikgu. Terima kasih, Sama-sama. cikgu. Okay, kalau ada apa-apa, datanglah bilik kaunseling. Bilik kaunseling tu sentiasa terbuka untuk korang nak masuk, kamu semua nak masuk. Kalau ada yang punya cerita, tak kisahlah individu ke, dalam kelompok ke, boleh je ya. Okey, itu saja daripada kami. Sekian, terima kasih, kita masih siap sini. Okey, Terima kasih sama-sama. semua.